Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jamilah binti Zainuddin, PID 19092. Saya daripada Diploma Pendidikan Islam Awal Kanak-kanak Kumpulan 3. Jabatan Dakwah Fakulti Pengajian Islam di Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Kut Besar. Saya akan kongsikan beberapa idea mengenai aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk kursus AAK 2062, iaitu pengenalan pembelajaran kanak-kanak di bawah seliaan Puan Faizah binti Gayo. Saya pasti segelintir ibu bapa di luar sana pasti buntu dan kehabisan idea untuk memikirkan beberapa aktiviti untuk anak mereka lakukan di dalam tempoh PKP ini. Jadi saya akan kongsikan kepada ibu bapa di luar sana beberapa idea mengenai aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yang sesuai dilakukan bersama anak-anak di rumah sepanjang tempoh PKP ini. Okey, bagi peringkat yang pertama iaitu 0 hingga 6 bulan. Okey, bagi peringkat ini aktivitinya ialah saya lihat diri saya. Okey, aktiviti ini tidak memerlukan banyak bahan, ia hanya memerlukan cermin dan tilam bayi agar bayi boleh baring ataupun menyarap dengan selesa. Okey, kemudian ibu bapa bebas untuk melakukan aktiviti ini dalam bayi berposisi baring ataupun menyarap. Cuma jika ibu bapa lakukan dalam posisi bayi itu baring, ibu bapa harus memegang cermin itu. Okey, kemudian letakkan cermin di hadapan bayi agar bayi boleh lihat diri mereka dengan jelas. Kemudian ibu bapa harus menyebut, saya lihat mata saya lihat hidung saya lihat mulut saya dan sebagainya. Okey, aktiviti ini ia akan membantu bayi untuk mengecam anggota badan mereka dan juga mereka akan mengenali anggota badan mereka di peringkat awal. Okey, bagi objektif aktiviti ini ialah bayi dapat mengecam anggota badan mereka dengan perlahan. Okay, bagi peringkat yang seterusnya ialah 6 hingga 12 bulan. Okay. Aktivitinya ialah botol irama. Ibu bapa memerlukan botol, biji manik dan juga selotip. Okay, bagi aktiviti ini, ibu bapa harus memasukkan biji manik tu ke dalam botol, kemudian tutup penutup botol itu dengan ketat dan selotipkan penutup botol itu agar apabila kanak-kanak bermain ataupun menggoncang, dia tidak terbuka. Jadi ia dapat mengelakkan bayi daripada mengambil biji manik dan telan. Okey. Bagi aktiviti ni, bagi botol irama tu kepada bayi dan biarkan mereka bermain menggoncang-goncangkan botol itu. Okey, kerana aktiviti ni ia dapat meningkatkan pendengaran bayi dan juga bayi akan menjadi peka setiap bunyi yang akan berlaku. Jadi apabila mereka dengar bunyi je, mereka akan pandang. Okey. Objektif bagi aktiviti ini ialah ia membantu deria pendengaran bayi dan juga bayi akan menjadi lebih peka. Okey, peringkat yang seterusnya ialah 1 hingga 2 tahun. Okey. Aktivitinya ialah toilet paper roll. Okey, bagi aktiviti ini ibu bapa memerlukan bagi aktiviti ini ibu bapa memerlukan toilet paper roll, bola pom-pom, bekas dan juga selotip. Okey. Ibu bapa harus melekatkan toilet paper roll itu di dinding menggunakan selotip tadi dan meletakkan bekas tadi di bawah toilet paper roll, iaitu di lantai lah. Okey. Dan pastikan ketinggian toilet paper roll itu memadai dengan kanak-kanak agar bila kanak-kanak bermain nanti mereka senang untuk masukkan bola pom-pom itu dan mudah untuk mereka bermain. Okey. Kemudian minta kanak-kanak untuk masukkan bola pom-pom tadi ke dalam toilet paper roll dan toilet paper roll, bola pom-pom tu akan jatuh ke bekas yang di bawah tadi.
dan mereka boleh mengulanginya beberapa kali. Okey. Bagi aktiviti ni, dia mampu meningkatkan dari sentuhan kanak-kanak dan juga kanak-kanak akan belajar memegang sesuatu yang kecil. Okey. Kerana terdapat segelintir kanak-kanak dia berasa geli untuk memegang sesuatu benda yang berbulu ataupun apa-apa je, kerana mereka tidak biasa dan tidak dibiasakan dengan memegang sesuatu permukaan yang lain. Okay. Jadi dengan mereka memegang bola pom-pom ini, ia dapat membantu kanak-kanak untuk merasa permukaan lain. Jadi mereka tahu okey, yang ni berbulu, yang ni licin, yang ni pula kasar dan sebagainya. Okey, dan mereka juga dapat mengawal koordinasi tangan mereka untuk memegang sesuatu yang kecil. Okey. Dan juga objektif bagi aktiviti ni ialah merangsang dari sentuhan dan juga mereka akan belajarlah memegang sesuatu yang kecil. Okey, peringkat yang seterusnya ialah 3 hingga 2 tahun. 3 hingga 4 tahun. Okey, bagi peringkat ini, aktivitinya ialah racing track. Okey, peringkat ini ia memerlukan pita pelekat, gunting, pelbagai jenis kenderaan mainan. Okey, bagi aktiviti ni, ibu bapa harus membuat racing track di atas lantai menggunakan pita pelekat tadi, iaitu sebagai macam umpama jalan. Okey, kemudian minta untuk kanak-kanak bermain kereta mainan mereka di atas racing track itu, dan minta mereka untuk sambil mereka bermain tu minta mereka untuk membuat bunyi seperti bunyi kereta ialah vroom vroom, dan bunyi ambulans pula nino nino dan sebagainya. Okey, dan ibu bapa harus memberitahu pada kanak-kanak kereta ni apa setiap fungsi kenderaan tersebut. Seperti kereta fungsinya untuk memudahkan manusia untuk bergerak, dan juga ambulans untuk membawa orang sakit, kereta polis untuk membawa penjenayah dan sebagainya. Okey, aktiviti ni ia dapat kanak-kanak dapat mengenali kenderaan, fungsi kenderaan dan bunyi kenderaan di sekeliling mereka, dan mereka akan meningkatkan dia akan membantu perkembangan komunikasi kanak-kanak sebab mereka akan membuat bunyi tu, jadi mereka akan lebih bercakap macam tu. Dan objektif bagi aktiviti ni ialah kanak-kanak dapat mengenali bunyi kenderaan dan juga mereka akan mengenali fungsi setiap kenderaan di sekeliling mereka. Seterusnya, bagi peringkat yang terakhir iaitu 5 hingga 6 tahun. Okey, bagi peringkat ni aktivitinya ialah dam nombor. Okey, dam nombor ni dia lebih kurang kepada dam ular, cuma dam nombor ni ia memerlukan kanak-kanak untuk berfikir dan mengira. Okey. Dam nombor ni ia memerlukan cardboard, kertas warna, pen dan juga pen marker, gam dan juga apa-apa jenis kain yang ibu bapa tak guna lah. Okey. Jadi bagi aktiviti ni, ibu bapa harus melekatkan kertas warna tu di atas cardboard. Okey, fungsi kertas warna ni ialah ia sebagai kotak nombor. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 macam tu. Jadi pastikan kotak nombor dia ni muat untuk kanak-kanak pijak di atas itu, sebab mereka akan baling dadu, dan jika dia dapat nombor 4, jadi dia akan pergi ke nombor 4 macam tu. Jadi pastikan kotak nombor ni adalah bersesuaian agar kanak-kanak dapat pijak di atasnya. Okey, kemudian tuliskan nombor 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan juga bagi aktiviti ni tak memerlukan nombor yang banyak, hanya mungkin 20 nombor, 20 kotak ataupun sebagainya. Ia tak perlu banyak pun. Okey, kemudian
Di penjuru kotak nombor itu, setiap kotak nombor tu, ibu bapa harus melekatkan kain tadi, dan di dalam kain tu sediakan satu kertas yang kecil, dan juga di kertas itu tuliskan soalan seperti 1 tambah 2, 2 tambah 3, dan pastikan soalan itu tidak sukar untuk kanak-kanak menjawab, iaitu ianya harus daripada angka 10 ke bawah. Jadi mereka senang untuk mengira. Okey. Dan ibu bapa juga boleh menambah gambar tangga dan ular, iaitu tangga sebagai apabila mereka berhenti di kotak yang ada tangga, mereka akan naik ke kotak seterusnya, kotak yang lagi tinggi, dan apabila mereka duduk di kotak yang gambar ular, mereka akan turunlah ke kotak yang lagi bawah. Jadi dia sama je seperti dam ular. Okay. Kemudian ibu bapa juga perlu membuat dadu daripada kotak. Okay, kemudian tulislah nombor 1, 2, 3 sampai nombor 6, dan berikan kanak-kanak bermain. Jadi aktiviti ni sambil mereka bermain, mereka akan berfikir, mereka akan perah otak untuk menjawab soalan tu, untuk menyelesaikan jawapan daripada soalan itu. Dan bagi objektif bagi aktiviti ni ialah kanak-kanak akan belajar mengira di peringkat awal, dan pada masa yang sama ia akan berfikir. Okay, setakat ini saja perkongsian saya. Saya berharap ibu bapa di luar sana dapat memahami dan juga dapat menggunakan aktiviti ini terhadap anak-anak anda. Dan juga saya harap aktiviti ini dapat membantu perkembangan kanak-kanak di luar sana. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.